Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekalian para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, saya muliakan kesemua pimpinan Balik Islam, Jawatan Kuasa dan wakil-wakil daripada kawasan maupun kediaman masing-masing muslimin muslimah yang saya raikan, tetamu-tetamu Allah, para pencinta dan penuntut ilmu sekalian yang hadir, yang menyaksikan pertemuan pada malam ini. Muqaddimah ini sukacita saya membimbing suatu doa yang warid daripada qauliah Nabi SAW yang datangnya daripada ilmu Allah. Rasulullah SAW baca lafaz ini ketika diambang hijratul Rasul, iaitu pada ayat dalam surah Al-Isra 10. Saya membimbing kalian dan kesemua yang hadir pada malam ini, kemudian ikutlah setelah saya baca setiap lafaz ini. Surah Al-Isra pada waqaf ayat ke-40. Ini doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Sebelum kita lafaz bahasa Arab itu, kita faham secara harfiah dengan maksud, ya Rabbku, masukkan daku melalui jalan masuk yang benar, keluarkanlah daku melalui jalan keluar yang benar, kurniakanlah dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Itu dia secara mafhum ayat. Maka hadirkan hati ketika mengungkapkan ayat-ayat Allah ini. Mudah-mudahan kesannya memberi makna yang begitu bermakna sampailah kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya dan kita semua dalam baki hayat perjalanan kehidupan yang sungguh berbaki di dalam ketentuan takdir dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi, ikut, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kalam Allah ini diambang beberapa hari mengikut satu keterangan ketika diambang hijratul Rasul. Qauliah Nabi maupun fi'li perbuatan Nabi SAW penuh hikmah dari sisi ilmu Allah. Setiap apa yang Rasulullah lafazkan, hatta perbuatan, fi'li perbuatan maupun takririyah diamnya Nabi SAW, langsung daripada petunjuk Allah, yakni ilmu wahyinya. Maka saya dan kita semua dalam baki rahlah kehidupan ini
sedapat mungkin dan kita semua ittiba akan sunnah yang Rasulullah SAW telah tinggalkan. Khazanah Mutiara Al-Quran 1 juzuk. As-Sunnah adalah 1 juzuk cabang untuk kita beramal sehingga kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Wasilah dengan sirah adalah satu tarikah yang terbaik. Saya dan kita semua kena bersetuju. Baginda Nabi SAW adalah contoh ikutan yang terbaik. Dulu, kini, selamanya kita tidak akan jumpa. Walaupun di mana tingkatan level ataupun peringkat kita ni sebagai orang awam ataupun orang-orang yang ada kelasnya, sama ada dia berpengaruh, sama ada dia berharta ataupun serendah-rendah di kalangan yang tidak berharta, maupun termasuk juga yang berharta, termasuk juga yang berkeinginan dalam keadaan semasa ini, maupun yang telah rajin beramal. Begitu juga ada seadanya ilmu, termasuklah juga yang telah alim, yang telah jadi syekh, hatta disebut dalam bahasa setengah negara disebut maulana, kiai dan sebagainya. Siapa pun apabila meletakkan ilmu wahyi, mendahulukan as-sunnah, maka itulah pilihan yang terbaik. Flashback balik sedikit sebanyak dalam saya akan sentuh sedikit tentang hijratul Rasul, kemudian kita melihat dalam konteks baki hayat kehidupan saya dan kita. Tanggal pengetahuannya Rasulullah mula melangkah keluar daripada Mekah, mula nak menuju ke Yasrib itu pada tanggal 27 Safar. Pada tanggal 27 Safar, iaitu bersamaan dengan tahun 622 Masihi. Dari segi tahun Masihi tercatat dalam kitab Ar-Rahi Al-Maktum, Sufi Rahman menyatakan tahun yang berkenaan adalah 6222 Masihi. Sampai ke Madinah, yakni Yasrib sebelum nama Madinah Al-Munawwarah itu, iaitu pada tanggal 8 hari bulan Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal. Khalas, kita singkatkan saja tempoh tarikh berkenaan. Dan subhanallah, hijratul Rasul memberi makna yang begitu baik untuk kita lihat perjalanannya. Beberapa ibrah, cuma saya ambil dalam ni. Kita telah mendengar seorang demi seorang ataupun ramai di antara asatizah membicarakan tentang hijratul Rasul ini. Saya nak ambil part-part tertentunya untuk kita sinonimkan dalam kehidupan kita ini. Yang
yang dalam konteks ibrah, konteks contemporary ini, Rasulullah hijrah berbeza dengan para sahabat hijrah, termasuk ahli keluarga Nabi SAW berhijrah. Rasulullah SAW kelihatan di waktu dini hari, sehari sebelum Rasulullah melangkah keluar daripada Mekah, Rasulullah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, telah sampai kepadaku, iaitu satu isyarat yang Allah perintahkan, yakni Allah izinkan untuk daku keluar daripada Mekah ini. Ini rasmi, merujuk kepada kitab-kitab sirah atas perintah dan kehendak Allah. Bukan Rasulullah lari daripada sesuatu tekanan. Rasulullah melakukan sesuatu, kebanyakan perbuatan Nabi SAW apabila keputusan yang besar, Rasulullah SAW menunggu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi status pelarian itu memang tidak kena secara ilmu. Tu apatah lagi pemimpin kena hemah, kena cermat dalam mengulas, lagi bila bersangkut paut dengan soal agama. Dia tidak boleh kita fikir secara logik maupun gunakan akal sekadar mana yang kita rasa kita, tetapi akal ini wahyi dengan hadis, hatta sirah. Jadi keluar. Baik. Yang kedua pada malam ini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai di gua Sur, di gua Hira. Gua Sur ke gua Hira? Terima wahyu yang pertama di gua Sur. Gua Sur. Apa yang berlaku? Ringkas ceritanya, apabila sampai di muka gua Sur itu, radhiyallahu an, mendahului Nabi SAW, sehingga mengisyaratkan, meminta izin kepada Rasulullah biar dia dahulu masuk, dengan maksud apa-apa yang berlaku sekiranya ada mudarat, maka Abu Bakar As-Siddiq dahululah akan terima. Ini ibrah yang boleh kita ambil. Maknanya kita lihat dia tidak sebesar mana. Jadi paras pun dalam paras tidaklah tinggi, pun tidak boleh diri dalam keadaan yang sempurna. Jadi subhanallah, masuk apabila memastikan, Abu Bakar As-Siddiq memastikan tak ada apa yang menghalang, hatta yang memudaratkan untuk mereka berdua, termasuklah usaha Abu Bakar As-Siddiq, iaitu menutup lubang-lubang yang didapati, kerana bimbang takut ada binatang-binatang yang berbisa, ditutupnya dahulu. Perasaan bukan sekadar sayang tapi kasih, tahap cinta kepada Nabi SAW. Jadi Abu Bakar bila melihat Nabi SAW kemadatan, dan sebenarnya sebelum nak naik itu pun, dalam sesi nak naik itu pun berpapah. Abu Bakar As-Siddiq angkat tu berpapah. Maknanya Rasulullah ni diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan ke atas. Subhanallah. Kemudian bila masuk, diletakkan kepada Nabi SAW, elakkan mata. Apa yang berlaku? Tiba-tiba
Subhanallah. Peristiwa yang benar-benar berlaku, tiba-tiba terasa oleh Abu Bakar satu sengatan. Satu sengatan. Oleh maknanya terkena binatang berbisa. Setengah riwayah menyatakan skorpion tu kalajengking menyengatnya kaki Abu Bakar As-Siddiq. Punyalah Abu Bakar As-Siddiq ini dia menahan sedaya apa yang dia mampu, sanggup untuk menggerak Rasulullah, seakan Rasulullah terlena pada waktu itu. Punya tahan, subhanallah. Semua yang mendengar pada malam ini, yang menyaksikan pada malam ini, kita kalau kena satu sengatan, kena semut api, kita terusik juga dah. Namun demikian, apabila mengenai sengatan kalajengking ni, Abu Bakar dia tahan sedaya upaya sehingga menitis air mata. Punya tahan untuk tidak menggerakkan baginda Nabi SAW. Punya tahan bisa ni, racun ni bisa ni, apabila demikian Rasulullah SAW kemudian membuka mata baginda Nabi SAW, maka ringkas ceritanya. Apabila ditanya, kenapa kamu wahai Abu Bakar? Aku telah disengat oleh binatang berbisa. Maka Nabi SAW pun langsung kemudian membaca, setengah riwayah menyatakan membaca basmalah, kemudian meludah kepada tempat berbisanya apa yang terkesan pada kaki Abu Bakar As-Siddiq itu. Maka bila mana Rasulullah meludah, Masya Allah, hakikat sebenarnya kita terima secara ilmu apa yang ada pada batang tubuh Nabi SAW, hatta alio Nabi merupakan syifa, penawar. Alio tu merupakan penawar, langsung terus baik. Bila mana Rasulullah meludah tempat yang digigit oleh binatang berbisa itu, Masya Allah. Jadi ibrah yang kita boleh ambil bagaimana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan apabila sampai pada satu sesi pemuka-pemuka Quraisy, Allah izin sampai di Gua Sur itu, nampak batang kaki beberapa orang, katanya setengah riwayah 8 orang, lebih kurang 8 orang begitulah, berdiri di muka Gua Sur itu, nampak. Sedangkan subhanallah, seandainya mereka itu pemuka-pemuka Quraisy itu, mereka seandainya ada salah seorang saja di antara mereka tunduk, tentulah mereka yang menghendaki Nabi SAW ini dengan tawaran berapa? Difahamkan tawaran untuk mendapatkan Nabi SAW sama ada jaga ataupun mati, dengan tawaran 100 ekor unta merah. Nilai yang tinggi. Rasulullah SAW apabila Darun Nadwah, parlimen, mesyuarat tertutup, majlis tertinggi, pemuka-pemuka Quraisy ini bersidang, dan mereka buat satu keputusan rasmi dengan menawarkan 100 ekor unta merah. Unta merah pada waktu itu bernilai tinggi. Kita nisbah dengan kereta mewah sekarang ni lah, kereta Merc ke, kereta BMW ke, kereta Lamborghini ke, kereta Porsche ke. Jadi bayangkan, Porsche sekarang ni, Lamborghini sekarang ni up 1 million. Bayangkan. Ataupun sekurang-kurang kita katalah ratusan ribu. Kali dengan 100. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bersungguh-sungguhlah. Jadi muafakat antara pemuka Quraisy ini. Tu muafakat ni ada yang Allah redha,
ada yang Allah tak redha. Bila muafakat untuk seakan mengenakan tekanan kepada baginda Nabi SAW, anda muafakat ini rasmi akidah Islamiah, kita buat keputusan secara sunnahnya, ini muafakatnya Allah tak redha. Muafakat mana yang redha, yang boleh mendapat keredaan Allah? Apabila menepati dengan petunjuk Allah dan menepati dengan petunjuk hadis, yakni sunnah. Itu muafakat yang Allah redha. Jadi sebarang muafakat kena ada trust dia, iman, amal dan ilmu dia. Bukan sebarang boleh kita letak satu muafakat untuk sekadar dalam konteks contemporary, tapi dasar ni kita kena adun dalam sebarang muafakat, peringkat nasional ke peringkat international ke. Dan maknanya dengan maksud apa? Muafakat ni kena ada muafakat akhirat. Tadi kita ambil contoh apa yang berlaku apabila pemuka-pemuka Quraisy ini sampai ke gua Sur ini. Subhanallah, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan dia sebagai manusiawi yang biasa, ada tabi'i dia, sifat dia ada takut-takut, ada bimbang, ada gementar. Kerana apa? Bayangkan 2 orang nak berdepan dengan 8 orang. 2 orang nak berdepan dengan siap dengan persenjataan oleh pemuka Quraisy. Di waktu itulah satu olahan tarbiyah dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah membisikkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bimbang, jangan kamu khawatir, jangan kamu bimbang, jangan kamu risau. Sesungguhnya bersama kita adanya pihak yang ketiga, yakni Allah. Ni satu adunan tarbiyah soal akidah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tu bezanya iman Abu Bakar dengan iman para sahabat yang lain. Kerana pengalaman-pengalaman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita boleh ambil ibrah, iaitu soal dalam kehidupan kita ini, saya dan kita semua kena ambil ibrah, iaitu apa? Allah lah teman setia kita. Allah lah teman qarib kita sebenarnya. Maka saya ambil dalam manfaat dalam syarah kitab disebut dalam satu kitab petunjuk bagi orang yang nak menuju permulaan petunjuk bagi orang yang mencari petunjuk. Tabligh Bidayatul Hidayah dinyatakan bagaimana, iaitu apa? Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah menyatakan bagaimana untuk kita menjadikan Allah ini sebagai sahabat qarib sampai tahap menjadi teman yang bagaimana. Maka di antaranya disebut beberapa belas poin itu. Salah satu di antaranya iaitu soal bagaimana kita kena melazimi zikir. Kena melazimi zikir. Bila melazimi zikir, maka wasilah dengan zikir itulah sebenarnya kita akan diyakinkan Allah Subhanahu Wa Taala betapa Allah lah peneman, merupakan penolong, pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita lihat dalam kehidupan kita, bila mana ittiba' sunnah, kita keluar. Nak keluar rumah kan ada bacaan dia, sunnahnya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Lafaz zikir lah tu. Zikir tu merupakan doa. Bangun tidur, kita sebut hamdalah, rasa syukur kepada Allah. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tambah sikit lagi, Allah maghfirli.
Mana kalimah-kalimah thayyibah tu, kalimah-kalimah tauhid kepada Allah, tarbiyah Islamiyah yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada kita umat mutahirin ini, kita umat mutahirin ini, sampai Masya Allah bila mana kita beramal dengan demikian, Masya Allah, bukan sekadar keyakinan pada hati, mata hati kita, dan timbullah maknanya pertolongan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ustaz, etikad kita benar dah waktu pagi tadi. Jadi siapa yang telah beramal, istiqamahkan, summa istaqim, amantu billah summa istaqim, katakan aku beriman dengan keimanan sebenar-benar kepada Allah, summa istaqim, maka beristiqamahlah. Jadi tertib sebegini sebenarnya dalam baki hayat kehidupan saya dan kita semua. Kita kena selalu istiqamahkan, walaupun bermula dengan bangun nak tidur balik malam ni. Mana kita dapati bila mana kita mencontohi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sering berzikir. Tu yang mendapati dengan selalu saya baca di sini, mungkin di tempat lain, allazi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil qiyam, yakni solat. Di luar solat pun boleh kita mengingati Allah, sambil duduk, sambil berbaring dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maknanya dalam surah Ali Imran ayat 191 itu satu ayat yang memberi penerangan kepada saya dan kita semua, iaitu kita boleh usaha lakukan satu petunjuk yang jelas kepada kita semua sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu ikutlah garis pandu yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melazimi zikir, melazimi zikir. Tapi yang disebut tadi, la tahzan innallaha ma'ana, itu maknanya satu peringatan, wasilah dengan ilmu wahyi. Ambil mentadabur ayat Allah, bukan sekadar mentadabur, beramal dengan ayat Allah. Rasulullah baca tu, dia berada dalam surah, seingat saya surah Al-Anfal disebut, dalam peperangan Badr Al-Kubra, termasuk peristiwa ketika dikejar oleh Surakah, Abu Bakar ni ada satu sesi dia bersama Rasulullah. Tiba-tiba Surakah ni diam-diam dia one man show. Dia dapat menjejak pengalaman dia, experience dia, memang spesialis bahagian menjejak orang ni. Jadi memang sampai Allah izin perkara itu berlaku. Jadi ringkas punya cerita, memang dia nampak kelibat, dua orang duduk, maknanya dalam perjalanan itu. Siapa dia? Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Ketika mengejar itulah, Abu Bakar bila tengok belakang ada orang kejar dia, rasa gemetar, bimbangkan keselamatan baginda Nabi SAW. Maka Rasulullah juga sebut, jangan kamu bimbang, jangan kamu risau, jangan kamu gemetar, jangan kamu bimbanglah. Kemudian bersama kita ini ada pihak yang ketiga, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh ambil soal akidah ni, Allah bersama kita dalam setiap keadaan. Bila mana kita mengingati dia, bila mana seseorang itu putus hubungan dia dengan Allah, memang Allah ni subhanallah, bila seseorang itu dia tidak mengingati Allah, wasilah dengan solat ataupun di luar solat, maka disitulah putus hubungan dia dengan Allah. Allah boleh lepaskan tali, boleh lepaskan tali. Bila lepaskan tali, yang tu yang dimaksudkan istidraj tu. Yang kamu nak harta, kamu nak pangkat,
kamu nak pengaruh, atau kamu nak kemenangan sekalipun, Allah boleh bagi. Maksud apa pengaruh, harta maupun kekuatan maupun kemenangan? Maksud apa? Tu kita kena adun dengan baik. Soal perjuangan dalam agama Allah ini sebenarnya kemenangannya hakiki bila kita ada disiplin, disiplin menepati dengan kedua-dua sumber hukum ini, menepati kata-kata Allah yakni Al-Quran, dan menepati dengan hadis-hadis Nabi yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila saya sebut begini, langsung saya akan teringat tentang kejadian yang benar berlaku ketika manusia berhimpun di Yaumul Mahsyar, Yaumuddin. Di waktu itu dia bila sampai ke sesi Yaumul Mahsyar ni, Yaumuddin ini, ada satu keadaan nanti manusia ni akan didedahkan. Mereka akan cuba sampai di satu sungai ataupun telaga ataupun kolam yang disebut Al-Kausar. Rasulullah SAW dikabarkan semasa hayat Nabi SAW, Rasul dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, telaga Kausar, sungai Kausar ini ada sumber aliran air dia, kemudian bencana dia sebanyak apa bintang di langit. Di pinggir Al-Kausar itu ada burung-burung besar macam burung unta, begitulah lebih kurang. Tapi penyedok dia tu sebanyak bintang di langit. Knowledge kita setakat yang kita diberitahu oleh saintis, memang bintang ni banyak bilangannya, bukan puluh, bukan ratus, banyak. Namun demikian, apa yang berlaku dalam hadis itu menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memberi penerangan kepada baginda Nabi SAW, akan ada di kalangan manusia ditahan, tidak diizinkan untuk minum telaga daripada air daripada telaga Kausar itu, tidak diizinkan. Maka baginda Nabi SAW terus langsung bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukankah si fulan itu, bukankah mereka itu di kalangan umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam, ya, benar. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi penjelasan, pencerahannya, kamu tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah kamu meninggalkan mereka. Setelah wafatnya baginda Nabi SAW, berlakunya dalam tempoh jarak tertentu ini, dalam tempoh jarak tertentu itu berlaku fitnah agama, dari segi soal akidah termasuk juga soal amalan. Memang kita semua mengaku kerana kita mengucap kalimah syahadah disebut syahadatain, dua kalimah syahadah. Kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasmi Allah, Rasulullah tanya sendiri kepada Allah Azza wa Jalla, bukankah mereka itu di kalangan umatku? Nah, ya benar. Tapi kamu tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah kamu meninggalkan mereka. Kita lihat dalam sirah berlaku muallim, muqarrid yang alim tentang Quran, pakar tentang Quran. Telah saya kabarkan cerita khabar ini, ingat di sini ke di beberapa tempat. Subhanallah, ada seorang, ada namanya, mudah-mudahan saya ingat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada seorang tokoh ketika zaman Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bila melihat si fulan ni memang alim, bacaannya masya-Allah fasih, Arab fusahanya, kemudian dia ahli Quran. Kemudian dia hantar ke satu wilayah sebagai tok guru, tok syekh Quran. Tiba-tiba dalam satu keadaan timbul fitnah kepada diri dia, kerana duduk berasingan. Dia seorang yang maknanya alim, tiba-tiba bila terpisah dengan kelompok syura, jemaah yang di kalangan sahabat-sahabat ini, berlaku fitnah ketika naiknya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dalam sesi nak naikkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai Amirul Mukminin. Ketika itu Amirul Mukmininnya
khabarnya Sayyidina Ali, menantu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan apabila si fulan ni walaupun alim tapi dia kritis. Kritis. Dan dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran. Apabila dia berpindah ke sehingga di salah satu wilayah Syam, dia dihantar di satu wilayah, kemudian dia terpengaruh dengan suasana itu, menyebabkan pemikirannya terpengaruh dengan pemikiran satu pemikiran, sehingga dia kritis, mengkritik secara jelas kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sampai apa yang berlaku, dialah orangnya yang menikam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dialah orangnya yang menikam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Menikam dalam perjalanan setengah khabarnya ketika Sayyidina Ali di waktu subuh, waktu untuk mendirikan solatul jemaah, ditikam oleh Sayyidina Ali. Inilah peristiwa ni sebenarnya Rasulullah telah khabarkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kabarkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Waktu itu Sayyidina Ali bersama salah seorang sahabat. Digelarnya Rasulullah, wahai Abu Turab, wahai bapa, bapa dia panggil istilah ni, gelaran Turab ni bapa tanah, debu tanah begitulah. Kerana Sayyidina Ali ni subhanallah, walaupun menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia seorang yang miskin. Sayyidina Ali karamallahu wajhah tidak mengambil kesempatan, walaupun pak mertua dia prime minister. Apa yang berlaku sekarang ni kalau jadi prime minister? Tentu anak menantu senang lena bukan? Terbukti. Telah ada rekod, boleh siasat. Perdana menteri yang sebelum ni lah, kalau tanya menantu, tanya anak, apatah lagi. Kalau menantu, wallahu a'lam, masing-masing ada seorang perdana menteri tu, anaknya keempat-empat tu, ketiga keempat mana semua millionaire. Tapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni menantu Nabi SAW ni subhanallah miskin. Apa amal kebajikan yang masyhur dibuatnya? Apabila dia mati. Apabila dia mati baru orang tahu. Baru orang tahu rupanya masa hidup Sayyidina Ali ni dia mempunyai satu hikmat sokongan kepada masyarakat. Dia menyantuni balu-balu, wanita-wanita yang kematian suami. Balu-balu di sekitar Madinah itu diraikan. Dia ambil sekadar mana yang dimampu, ataupun dia ambil daripada salah satu sumber, khanzanah dan sebagainya, maka diletak di pintu, muka pintu rumah-rumah balu ni. Diraikan. Bukan sekali, kerap. Tak ada siapa pun yang tahu perbuatan begitu. Tak ada siapa yang tahu. Siapa yang selalu sangat letak di pintu ni, rumah para balu. Tahu-tahu bila Sayyidina Ali karamallahu wajhah mati. Matinya keadaan apa? Subhanallah, cerita tadi lah. Mati ni kesan daripada tusukan yang dilakukan oleh seorang yang saya maksudkan, orang alim, orang ahli Quran, tapi daya pemikirannya terpengaruh dengan suatu keadaan, suasana, menyebabkan dia kritis. Dia sanggup membunuh menantu Nabi. Sebelum peristiwa ini berlaku, Rasul mengisyaratkan, wahai Abu Turab, kamu satu ketika nanti akan ditikam oleh si fulan, oleh seorang ni. Rasul sebutlah seorang ni, satu hari nanti kamu akan ditikam. Sungguh berlaku. Tu hebatnya baginda Nabi SAW, kerana mukjizat. Allah beri ilham kepada baginda Nabi, lihat satu keadaan yang disyaratkan. Sayyidina Ali beriman dengan Rasul. Bukan dia tak tahu. Rasulullah, pak mertua dia ni seorang yang al-amin, dan meyakini 100% apa yang Rasulullah sebut tu akan berlaku sungguh. Memang berlaku. Cuma dia serah, tawakkaltu Allah. Bila berlaku tu, inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Jadi cerita-cerita seumpama ini saya nak kita lihat dalam konteks peribadi saya dan di antara kita masing-masing. Bagi hayat kehidupan ini sebenarnya tentu kita kena merancang masa depan, future, masa depan kita. Bagaimana Rasulullah merancang untuk ke Yasrib, banyak perancangan dan strategiknya. Begitulah kehidupan setiap kita. Kita boleh kena ada perancangan hidup ni. Apatah lagi hidup masing-masing dah baki dah ni. Bukan mesti orang yang sakit pergi dulu. Kadang-kadang orang yang sihat pergi dulu. Bukan mesti orang yang berumur jalan dulu. Orang yang maknanya junior ni, maknanya orang-orang muda ni, ramai yang pergi dulu. Nah, bukan mesti orang yang kita sayang lewat pergi. Kadang-kadang orang yang orang yang kita tak sayang pergi dulu. Macam-macamlah percaturan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi banyak khabar di depan mata kita tentang maut ini mendatangi saya dan kita semua. Subhanallah. Jadi kita kena ambil beringat betapa setiap kematian, kullu nafsin za'iqatul maut. Benar-benar peristiwa berlaku. Subhanallah, saya nak rahsiakan tapi saya nak ambil ibrah. Kadang-kadang hubungan suami dan isteri kena clear masa hidup di dunia ini. Jangan sampai peringkat maknanya ada sangkut paut. Hubungan itu jadi tak harmonis. Bila landing time salah seorang, subhanallah, memang rasa terkilan. Benar-benar berlaku. Kadang-kadang salah seorang, tak kira suami ataupun isteri, dia boleh berlaku. Kerana apa? Kita tak tahu. Maknanya landing time ni, maut kita ni. Saya selalu sebut seumpama apa? Nyalaan lilin. Dia bila-bila masa boleh terpadam. Begitu lampu elektrik ni, bila-bila boleh blackout. Tiba-tiba kita rasa maknanya selesa, kemudian kita rasa cukup qadarnya dan sebagainya, tiba-tiba boleh blackout. Begitu juga kenderaan. Bila-bila boleh breakdown. Kita rasa safety sudah selamat, tiba-tiba ada kenderaan yang dah cukup safety dan sebagainya, tiba-tiba boleh breakdown. Begitu juga dah dalam kehidupan kita semua. Maknanya hati-hati, kerana subhanallah, baki hayat kehidupan ini apa nak buat. Maka saya khulasahkan kesimpulannya, kita kena merencana masa depan akhirat ini. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan apa? Dengan iman. Dengan apa? Dengan amal. Kesemua tu jamak tiga dalam satu, betul-betul perkemaskan. Tahun ni tahun 1442. Allah izinkan saya dan kita semua panjang umur. Maka hikmah apa yang kita ambil? Allah nak menghendaki kita ni preparation untuk kita menempuh alam yang seterusnya. Baru dua berapa alam baru kita ni. Di alam roh, transit alam dunia. Cuma di alam dunia ni, ada macam-macam alam. Alam bawah sedar, alam sedar, ya tak? Alam tak sedar dalam format kita dalam kehidupan ni. Alam tak sedar ni termasuklah tidur, pensan, dan sebagainya. Termasuk alam bawah sedar. Lepas tu dalam kehidupan dunia ni dia ada alam ghaib. Tapi kita akan beranjak juga ke satu alam tanah kubur, yakni alam barzakh. Situlah sama ada taman-taman syurga ataupun kawah-kawah di antara yang disebut seumpama lubang-lubang api neraka. Wal-iyazbillah. Allahu Rabbi. Situ satu alam yang kita kena merentasi. Kita kena berhadapan. Orang yang bijaksana, iaitu orang yang bijaksana berdasarkan mafhum hadis Nabi SAW, orang yang mengadakan bekalan untuk negara akhirat. Urusan akhirat ini lebih bernilai apabila lepas mati. Dunia ni ada dah perkiraan akhirat, hisab dia, berlaku dah hisab ni. Maka kita rasmi pada malam ini mengingatkan saya flashback balik, maknanya apa?
kita kena perbanyakkan nilai-nilai yang hasanah ni. Termasuklah amalan ahsanu amala, amalan yang lebih baik. Dah baik dah. Sebelum ini dah baik dah, kerana telah dikhabarkan, diperingatkan maknanya tentang hijrah. Ma'al hijrah, mari berhijrah. Maka 1442 ni belum terlewat, kerana berada di bulan Muharram. Dan boleh kita niat sepanjang tahun ini kita cuba usaha sedapat mungkin nak jadikan tahun ini adalah tahun yang terbaik. Boleh tidak niat begitu? Silakan. Siru ala barakatillah. Boleh, masing-masing boleh timbulkan semangat. Malam sungguh kalau masuk tahun baru tiba-tiba tak semangat. Macam orang baru kahwin, tentulah semangat. Begitu juga tentang bulan Muharram ini. Jangan terlupa bila masuk 10 Muharram nanti puasa. Itibak sunnah puasa 2 hari, 9, 10. Kerana nak beza dengan kaum Yahudi. Jadi jangan lupa. Belum terlewat untuk saya pesan ini, kita tanggal nanti 10 Muharram ni, kerana apa? Fadhil amalnya, nisbah beramal seumpama dikira, diharapnya Allah ampunkan dosa setahun. Puasa tanggal 9 Zulhijjah, Rasulullah harapkan umat Muhammad ini diampunkan dosa setahun yang lalu, setahun yang kemudian. Namun pada tanggal 10 Muharram, dalam riwayat hadis mengisyaratkan diampunkan dosa setahun. Bayangkan setahun ni tempoh apakah hair kita semua ni tentu ada lebih kurang. Sama ada sebagai suami ataupun isteri, sama ada sebagai anak ataupun menantu, sama ada sebagai adik-beradik, sama juga akan ada lebih kurang. Kita ni lepas, kadang-kadang kita ingat tak adik-beradik yang lain. Ni saya seru diri saya sendiri. Kita semua ada adik-beradik, adik dan adik-beradik kita. Termasuklah mak saudara, bapa saudara. Bila apatah lagi kalau mak dah mati, ayah dah mati, keduanya dah mati, tentu kena ada hubungan baik dengan mak saudara, pak saudara ni. Walaupun mungkin mak kita, ayah kita, mungkin ada yang di kalangan ni tidak mempunyai hubungan yang baik di antara adik-beradik, tapi kita lah mengambil ibrah setiap kematian. Yang saya sebut tadi, isu yang benar, kena ambil ibrah atas setiap kematian. Kerana bila ambil ibrah pada setiap kematian, tu di antara Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan apa, radhiyallahu an, menyatakan di antara hikmah agar doa ini dimakbulkan Allah apabila mengambil ibrah atas setiap kematian. Kematian atau kematian orang lain, kita menyaksikan kematian itu, kita mengambil ibrah. Belum tentu orang yang pergi kembali ke rahmatullah ni lebih hina daripada kita. Dan belum tentu kita yang hidup ni lebih mulia daripada dia. Kita cekera gitu. Orang Kelantan panggil buat balancing macam tu. Barulah makna kita ni rasa kita kena mujahadah. Mujahadah, giat beramal. Kerana di antara juzuk takwa itu, salah satunya mujahadah. Yang keduanya iaitu muhasabah. Orang yang bertakwa ni dia ada sifat muhasabah. Yang ketiganya iaitu muraqabah. Ini bahasa kitab Ihya Ulumuddin. Kalau nak tahu keadaan kita, sebenarnya kita dengan Allah ni duduk setara mana, duduk di makam mana, ni ada kejiwaan kita ni. Satu, muraqabah, iaitu merasai pengawasan Allah 24 hours lebih daripada CCTV. Kerana kita diberi penerangan akidah, Allah ni Al-Basir, Allah ni Al-Alim, Allah ni Al-Hasib, Allah ni Al-Muttaqin. Dan kesempurnaan bagi sifat Allah, Asma'ul Husna Allah tu lebih daripada 99 nama. Jadi siapa yang dia punya tahap, maknanya kejiwaannya tentang Asma'ul Husna, Asma' wa Sifat, hatta afan Allah, Masya Allah, untung dia. Kerana dalam hidup dia akan merasai. Itu dia panggil muraqabah. Sifat hati-hati kita, maknanya sama ada kita beramal, kita
yakin, maknanya seakan-akan kita melihat Allah. Ataupun setidak-tidaknya kita beribadah ni saat kita merasai Allah ni sentiasa melihat hamba-Nya, sentiasa mengetahui nilai apa yang kita buat. Maka yang tadi tengah-tengah tu muhasabah. Orang bertakwa jadi muhasabah. Tahun yang lalu telah berlalu, maka tahun yang kemudian ini, maka vision kita lebih daripada wawasan 2020. Ni wawasan 2020 dah. Jadi tiba-tiba Allah panjangkan usia dengan tone pun sama. Rupanya dengan yang mewar-warkan wawasan pun sama sampai ni. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada siapa yang berumur ni, biar Allah bagi kesedaran landing time tu. Ingat kepada semua saya dan kita semua, biar kesudahan kita ni husnul khatimah, kesudahan yang baik. Dan mudah-mudahan lafaz ini menjadi doa. Mudah-mudahan saya dan kita semua tidak termasuk golongan yang Allah landing time kan sebagai su'ul khatimah, kesudahan yang tidak baik. Sebenarnya hakikat dalam sebarang halaqah, mana-mana halaqah, apabila diperdengarkan lafaz seumpama walaupun dalam keadaan tidak mengangkat tangan, dia merupakan doa. Kita aminkan insya-Allah. Dan merupakan niat kita yang satu halaqah ini, dan kita boleh niatkan secara jami'i. Dan akhirnya saya dan kita semua bukan sekadar buat persiapan, namun kita kena dalam keadaan sungguh bertawakal kepada Allah. Dalam setiap apa yang telah kita usaha lakukan, maka serahlah dalam ilmu Allah. Kita terima sampai kita mempunyai sifat apa? Sifat sabar. Mempunyai sifat apa? Rasa syukur. Dan mempunyai sifat redha. Bila apa sebarang yang menimpa saya dan kita semua, kalau ada gandengan mantap ini, sabar, syukur dan redha. Ni saya sengaja kongsi ni pasal saya baru dalam tempoh sehari 2-3 hari ni sempat menziarahi orang-orang yang terdekat maupun rakan yang kematian isteri. Jadi kita nak adun tiga apa ni, sifat ini. Kerana Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menyatakan, bila ada tiga ni, itulah kebahagiaan yang hakiki. Sabar, apa pun diberi nikmat ataupun apa ditimpa musibah, sabar. Ditimpa musibah boleh sabar. Tapi bila ditimpa nikmat boleh sabar tak? Dalam dua. Contoh diberi harta, dinaikkan pangkat, diberinya pengaruh, dalam dua. Orang-orang je boleh beringat ni. Bila kita duduk di atas stage yang tinggi, insya-Allah dengan ilmu, dengan iman, dengan amal, insya-Allah boleh letak kena pada tempatnya. Tapi kebanyakan orang bila diberi naik sikit, ni saya datang dengan beza ni. Kalau saya datang dengan seumpama dengan kereta yang lebih established, seumpama Mercedes, BMW, apakah saya boleh konsisten datang balik Islam ni? Dalam dua lagi. Melainkan orang itu menjiwai perjuangan ini. Dia tahu asal usul dia. Dan kita tahu atas asas iman kita daripada belum ada kepada ada. Kita ni daripada belum ada kepada ada. Dan semua yang ada ni diadakan Allah satu. Semua ni akan ditarik balik. Memang rasmi pun akan ditarik balik. Tubuh badan kita pun Allah nampakkan dah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Surah Az-Zariyat ayat 21. Pada diri kamu sendiri. Pada diri kamu sendiri, tidakkah kamu memikirkan, melihat keadaan sebenarnya ciptaan Allah daripada nutfah, kemudian dalam tempoh kembang biak sampai dah 120 hari, kita boleh lihat secara sejarah, knowledge dalam Quran ada perkara ini. Knowledge dari segi sains perubatan pun ada secara sains perubatan dan sebagainya. Bila lahir, kemudian kita mulai proses tumbuh saran, kemudian maknanya dicukupkan kesempurnaan sifat, walaupun OKU dan sebagainya. Tapi nak sebutnya kita melalui proses ni, latar kabun tabaqan an tabaq, mulai fasa-fasa kehidupan ni, kemudian
ada disulami dengan kesenangan. Walaupun susah dulu, senang kemudian. Ramai orang yang susah dulu, senang kemudian. Saya anggap semua kita ni susah dulu, senang kemudian. Kerana kita semua jalan kaki dulu. Benar. Tanya orang lama ni, Allah, saya dan kita semua kena ambil pengalaman orang-orang lama ni. Tadi jumpa seorang haji umur 80-an petang tadi sebelum nak maghrib ni. Dekat Serkam sana. Dia otai, rupanya pernah menjadi calon bertanding berdepan dengan Tun Gafar Baba. Orang sini tahulah tu siapa tu. Pernah bertanding pilihan raya berdepan dengan Tun Gafar Baba. Orang lama, 80-an hidup. Masya Allah. Walaupun saya kesempatan lebih kurang setengah jam sambil minggu petang dan sebagainya, pengalaman dia tu kita ambil yang positif. Masya Allah, 14 orang anak, 14 orang tu semuanya maknanya berjiwa agama. 14 orang, bukan sekerat, bukan separuh dah. Maknanya 14 orang. 2 kembali ke rahmatullah, hafiz lagi dan sebagainya. Masya Allah, pengalaman yang matang. Isteri dia, tu pengalaman kaum ibu. Dia sebut, dia seminggu dia sebut dia tengok rumah dia mimpi. Dia mimpi dan dia sebut spontan pada dia sebut pada rumah dia, kata barangkali katalah nama dia Fatimah, katalah begitu, nama mah ni Allah nak ambil ni, barangkali lah, pasal dia mimpi. Tu kadang-kadang mimpi, ada mimpi yang mainan, ada mimpi yang mainan hidup, ataupun mimpi yang benar di antara juzuk nubuah dan sebagainya, wallahu a'lam. Tapi nak sebutnya bila dia mimpi, dia isyaratkan kepada isteri dia, mungkin mah ni nak pergi dah ni. Rupanya sungguh lepas selang seminggu, sakit, lebih kurang sakit, tak ada rekod yang serius, tak ada yang kronik, sakit, masuk hospital sekejap, lepas tu sungguh dalam berapa minit tu dia pergi, tak sampai 5 minit depan dia, tak sampai 5 minit. Sakit, bukan sakit kronik, tapi lebih kurang sesak apa begitu, tak dan 5 minit pergi. Yang dia puas hati kerana orang rumah dia ahli Quran. 3 juzuk sehari baca. Ketika dia mula baca Quran 3 juzuk sehari dia boleh. Bayangkan 3 juzuk sehari, kita ada berapa juzuk? 30 juzuk, 10 hari khatam. 10 hari khatam, sebulan 3 kali khatam lah. Nampak? Allah jemput rasmi, anak-anak pun kebanyakannya ahli Quran, dia orang yang jiwa agama. Saya bila dengar kisah begini, saya share terus. Maknanya kisah-kisah yang orang-orang soleh yang masih hidup, orang-orang lama ni, boleh kita kunjung ziarah. Sunnah kita kunjung ziarah, kita ambil pengalaman, experience mereka. Jadi nak sebut apa lagi? Rupanya kita maknanya berkewajiban pada diri saya dan kita semua, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran azab api neraka. Wa iyyazubillah. Allahumma ajirni minan nar. Ada satu amalan yang ringkas penutup ini. Bila waktu subuh, sesiapa yang mengungkapkan ucapan Allahumma ajirni minan nar, bilangannya 7 kali berdasarkan hadis. Setengah riwayah menyatakan hadis hasan, setengah riwayah menyatakan syarah para ulama menyatakan hadis dhaif. Tapi kedua-dua sandaran itu boleh dijadikan amal. Bilangannya 7 kali, maka Allah akan pelihara dia daripada azab neraka. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali waktu subuh, waktu ba'da subuh, waktu subuh tu lah. Imam baca 3 kali, kita boleh tambah, nafsi boleh tambah lepas pada imam tu, ataupun kita balik boleh tambah dan tu juga. Allahumma ajirni minan nar. Kita kadang-kadang saya lakukan Allahumma ajirni minan nar itu baca 3 kali, kemudian kita niat jamak Allahumma ajirna minan nar. Ni itu untuk aku,
Na tu jamak sekali dengan seisi keluarga, pasangan kita, mak ayah kita dan sebagainya, dan ahli keluarga kita dan sebagainya, anak ke, menantu ke, cucu dan sebagainya, seisi keluarga kita. Allahumma ajirna minan nar. Satu lagi amalan waktu maghrib, iaitu Allahumma ajirni minan nar. Baca juga 7 kali. Lepas tu ada satu doa, Allahumma inni as'aluka jannah. Allahumma inni as'aluka wal jannah. Allahumma inni as'aluka al jannah. Gitulah. Maknanya minta kepada Allah kurniakan syurga. Jadi Masya Allah, niscaya Allah akan tulis, maknanya malaikat akan tulis, Allah izin sebagai tergolong dalam golongan ahli. Ini rahsia di antara amalan doa yang bila kita baca hudur qalbi, kita minta, kita hadirkan hati, kita bersungguh hadirkan hati. Walaupun very simple, kita ingat kita rasa dah baca dah, tapi alangkah baiknya tambah nilai iman kita bila kita baca tu, kita boleh meditasasikan spontan tu. Syurga ni ada terbentang dalam surah Al-Waqiah, dalam surah Ar-Rahman, dalam surah, begitu juga neraka digambarkan dengan jelas, secara gambaran tasawur umum dalam surah Al-Waqiah, dalam surah-surah seumpama surah tentang yaumul qiyamah dan sebagainya. Jadi subhanallah, bila sebut tu minta sungguh-sungguh, hadirkan hati, bukan letak pada lidah. Jadi tahun 1442 ni penambah baikkan tentang penghayatan agama, biar lebih alim lagi, dah soleh dah lebih soleh lagi, dah takwa dah lebih takwa lagi, insya-Allah dah ada sikit tanda ikhlas dah. Tingkatkan keikhlasan beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin. Insya-Allah kita akan menemui janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu Allah akan tunaikan. Siru ala barakatillah. Mudah-mudahan wallahu alam, apakah ini pertemuan yang terakhir di antara kita, ataupun kita boleh bersama pada akan datang, wallahu alam. Kerana tadilah beringat tentang kematian yang bila-bila masa dalam baki hayat kehidupan saya dan kita semua, beramallah sedapat mungkin. Walaupun amal-amal seumpama tutup, tadi dah landing dah tu, tutupnya ada satu amalan yang jarang orang buat, tapi ini berdasarkan hadis. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, tentang minta Allah pelihara daripada bakaran api neraka, iaitu Ummu Habibah mendengar langsung daripada suaminya, iaitu yakni Rasulullah SAW, sesiapa yang melakukan 4 rakaat solat sebelum fardu zuhur, setelah azan zuhur, sebelum mendirikan solat fardu zuhur, 4 rakaat, dan melakukan 4 rakaat setelah fardu zuhur, yakni setelah mendirikan solat fardu zuhur 4 rakaat, maka haram baginya api neraka. Hadis hasan, Imam An-Nasa'i meriwayatkan demikian. Sejak Ummu Habibah mendengar langsung daripada mulut baginda Nabi SAW, Ummu Habibah forwardkan, sampaikan mesej itu pada para sahabat. Sebahagian sahabat tidak meninggalkan langsung. Sejak dia mendengar daripada hari itu, sejak tu mereka tidak meninggalkan. Jadi orang kita biasa buat 2 rakaat. 2 rakaat. Tak apa dah tu, boleh dah tu, boleh dah tu. Itibak sunnah dia. Dia itibak sunnah 4 lepas sebelum. 4 sebelum yang diriwayatkan dalam Imam Tirmizi, meriwayatkan 12 rakaat apabila seorang muslim mendirikan 12 rakaat 12 rakaat sehari semalaman, maka Allah akan, niscaya Allah akan bina mahligai di dalam syurga Allah. 2 rakaat waktu fajar, solat sunnah fajar, 4 rakaat sebelum fardu zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, ba'diyah zuhur, 2 rakaat
selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, iaitu 12 rakaat. Maka satu prospeknya peluang kita, siapa yang tak ada rumah lah ni, Allah anugerahkan rumah yang lebih daripada mampu milik dalam syurga mahligai, syurga Allah Subhanahu. Tapi hadis tadi yang Ummu Habibah dengan sendiri langsung pada Rasulullah, itu untuk jauhkan bakaran daripada, diharamkan tubuh badan kita ini insya-Allah daripada azab neraka Allah. Jadi orang yang pencen, Allahu Rabbi, memang boleh buat usaha sikit, buat rajin. Cuma kita bila berada bagi muslimin ni, bila dah tahu kadang-kadang muazzin ni memang cepat setengah masjid ni, jadi kita dah berada dah dalam masjid tu, bila dah khalas azannya kita buat ringkas dia, membadai dengan baca suratul Fatihah, sudahlah. Dengan baca tasbih subhana rabbiyal azim sekali, subhana rabbiyal a'la sekali pun tak apa. Tiba-tiba kita dah selesai dengan 2 salam, khalas, kita mampu ikut berjemaah dengan takbiratul ihram yang pertama zuhur tu. Jadi setengah orang dia sayang nak tinggal, kadang-kadang di atas kenderaan tu dia boleh solat lagi. Itu rahsia bagi setengah orang. Atas kenderaan dia nak pergi masjid tu, katalah nak pergi masjid ada 5 minit, 10 minit, atas kenderaan tu dia solat lagi. Punya dia mujahadah, giat beramal. Allah saja tahu solat sunnah ni kita tak perlu nak war-warkan, tapi kita nak mengajak supaya sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita ni ittiba' sunnah, boleh kita war-warkan. Kerana itu kelangsungan daripada tarbiyah Nabi SAW kepada ahli keluarganya. Jadi salah satu cara tarbiyah kita sebut, kadang-kadang kita terlepas pandang pasangan, antara pasangan, kadang-kadang suami dah beri dah tunjuk ajar, dah nasihat, cuma pasangan tu sendiri, sama ada suami ataupun isteri, kadang-kadang sama kuat, kadang-kadang isteri yang lebih kuat pada suami. Jadi suami walaupun bila tengok isteri lebih kuat ibadah, maka kita boleh mencontohi pasangan kita isteri. Begitu juga isteri, kalau tengok suami ini mengajak, selagi mana mengajak ke arah kebaikan, ke arah ketakwaan, sebenarnya tidak boleh tidak kena patuh, dengar dan patuh dan taat. Melainkan suami itu mengajak arah maksiat, itu boleh engkar. Jadi begitulah juga anak-anak ni. Saya nak tutup kisah, kadang-kadang anak-anak ni terlepas pandang. Kalau tanya saja kita nak tarbiyah, kalau kita tanya makan nak tak? Makan, minum, nak pula mak ayah support. Nak, tak ada takwil. Makan minum ni, mak ayah yang jadi ketua keluarga ni support makan minum, kita tak takwil lah. Saya sendiri sebagai anak ni, kalau kata pada keadaan kita sebagai anak, tiba-tiba ayah mak kita support kita makan minum, tak ada takwil. Tiba-tiba bila mengajak ke arah ketaatan, solatul jamaah ke, hadir majlis ilmu ke, ataupun kita nak pesan pada anak menantu ni, mari melakukan amal-amal ketaatan, amal sunnah, situ kadang-kadang anak-anak ni dia kurang arif, dia terlepas pandang. Sebenarnya hukum dia sama dah. Kalau makan minum tak takwil, amal ketaatan tak takwil, dengar dan terus buat sekadar mampu. Dan kita pula jangan sekadar yang sederhana untuk package rangsangan kepada anak-anak ni sesuai yang kita lapangkan dia, tapi dalam masa sama kita tunjuk, kita ajak dia. Jadi ajakan ni anak ni kena faham, kena buat bertenang, dia kena kontrol. Bukan sekadar, tentu mak dengan ayah ni ada maksud demi kebaikan dan kebahagiaan anak-anak tu sendiri. Jadi wallahu a'lam, cukuplah sekadar ini pada malam ini. Siru ala barakatillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam.